Harun daripada WJA 202. Di sini saya ingin memberikan refleksi saya berkenaan dengan apa yang saya telah pelajari sepanjang sidang ini. Terdapat banyak perkara yang telah saya pelajari, antaranya ialah backmarking, iaitu bagaimana ini dilakukan dan apa tujuan backmarking tersebut. Selain itu, saya juga turut mempelajari apa itu frostbite, hypothermia dan sebagainya. Saya rasa dengan mempelajari perkara-perkara tersebut, saya dapat mengetahui simptom-simptom, cara untuk merawat dan juga cara untuk mencegah perkara tersebut. Oleh itu, sekiranya saya berdepan dengan situasi tersebut, saya tidak akan panik dan dapat memberikan pertolongan awal kepada mangsa. Kesimpulannya, banyak perkara yang telah saya pelajari sepanjang sidang ini di mana saya merasakan pengetahuan yang saya peroleh ini tidak akan dapat di luar sana, dan saya rasa pengetahuan yang saya ada ini sangatlah berguna sekiranya berdepan dengan situasi yang memerlukan pada suatu masa nanti. Selamat sejahtera, saya Priscilla Antayang, anak Merakus, merupakan ahli St. John WJA 202. Dalam video ini, saya akan berkongsi sedikit refleksi mengenai apa yang telah saya pelajari pada sidang ini, iaitu perawatan rumah ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai home nursing. Baiklah, pada awal sidang, kami telah diberikan latihan kemahiran mengenai persediaan katil asas ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai simple bed making, iaitu cara untuk menyediakan katil asas kepada pesakit. Kami diberikan pendedahan tentang kedudukan ataupun posisi katil yang betul di dalam sesebuah bilik. Kami juga diajar cara untuk memasang cadar, posisi bantal yang betul, cara untuk melipat selimut dengan betul dan sebagainya. Kemudian, kami juga diberikan pendedahan tentang jenis ubat-ubatan. Ubat-ubatan tersebut boleh terdiri daripada pelbagai bentuk, misalnya bentuk tablets, pills, lozenges, mixtures, kapsul, powder, ointment, liniment dan akhir sekali gases. Di samping itu, kami juga diberikan pendedahan tentang jenis-jenis kecederaan, jenis-jenis luka, cara-cara untuk merawat luka tersebut dan cara pencegahan agar tidak mengalami luka-luka tersebut. Pengetahuan mengenai perawatan rumah amat penting untuk dipelajari oleh semua orang sebagai persediaan, kerana persediaan tersebut boleh dijadikan sebagai panduan untuk menghadapi sebarang kes-kes kecemasan yang boleh berlaku di mana-mana sahaja, misalnya di rumah kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar dan sebagainya. Pengetahuan mengenai perawatan rumah ini bukan sahaja berguna untuk membantu orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri, kerana kita boleh mengambil langkah pencegahan ataupun langkah berjaga-jaga untuk mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku berhampiran dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Rahim, 143125. Saya dari WJA 202. Sepanjang menjadi ahli St. John Ambulance Malaysia USM, kami telah mempelajari pelbagai ilmu tentang perkhidmatan bagi manusia. Sebagai ahli, kami telah mengutip pelbagai pengalaman sepanjang 2 tahun menyertai St. John Ambulance. Antara perkara yang telah kami pelajari dalam St. John ini ialah yang pertama CPR, jenis luka, jenis balutan dan sebagainya. Dan yang paling penting, kami telah mempelajari tentang perawatan rumah, iaitu bagaimana hendak menjaga orang sakit dengan lebih terperinci dan betul. Sebenarnya apa yang telah kami pelajari ini sedikit sebanyak telah memberi ilmu pengetahuan kepada ahli St. John untuk menghadapi situasi yang berkaitan pada masa hadapan. Akhir kata daripada saya,
We are big family. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Nazir bin Muhammad Noor, merupakan ahli WJA 202, perawatan rumah bagi St. John Ambulance Malaysia, Core University Sains Malaysia. Okey, dalam video ini saya akan memberikan sedikit refleksi tentang apa yang telah saya pelajari sepanjang sidang ini. Dalam sidang ini saya telah diajar oleh beberapa tenaga pengajar seperti Puan Halijah, waktu pegawai staf Pusat Sejahtera, dan juga Assistant Trainer 302. Okey, antara perkara yang telah diajar oleh Puan Halijah adalah bed making, iaitu cara penyediaan katil, posisi katil, kedudukan bantal dan sebagainya. Selain itu ialah blanket bath, iaitu cara memandikan pesakit di atas katil untuk pesakit yang mempunyai masalah tertentu seperti lumpuh, pesakit uzur tua dan juga masalah tulang belakang. Seterusnya ialah cara mengendalikan luka, luka kecil ataupun luka besar, itu hot water bag, diet dan vitamin seperti vitamin-vitamin yang ada seperti vitamin A, B, C, D, E dan juga K. Ada juga diet yang mengamalkan suku-suku separuh. Okey, seterusnya adalah tapis sponging ataupun kaedah untuk menurunkan suhu badan. Selain daripada cold compress, seterusnya perkara yang diajar oleh Puan Halijah juga ialah drugs ataupun jenis-jenis dadah seperti tablet, pil, kapsul, lozan juga powder. Seterusnya adalah perkara yang telah diajar oleh Assistant Trainer WJA 302 seperti hypothermia, iaitu kesejukan, frostbite, kesejukan melampau yang menyebabkan jari hitam, soalnya berlaku kepada pendaki-pendaki di kawasan tinggi seperti Gunung Everest. Seterusnya adalah splinter ataupun iaitu serpihan kayu atau kaca dalam kulit, keracunan toksik, keracunan makanan, gigitan yang disebabkan oleh anjing, ular, kucing dan juga tikus, yang terbahagi pada luka kecil ataupun luka besar. Seterusnya adalah benda sling di dalam ring ada hidung, cara mengendalikan, kaedah, langkah-langkah berikutnya yang perlu diambil dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya, pelbagai perkara telah saya pelajari sepanjang sidang ini sebagai WJA 202, sama ada yang diajar oleh asisten trainer itu sendiri ataupun Puan Halijah itu sendiri. Okey, akhir kata dari saya, stay safe, stay at home.